السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم وتب علينا تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي مستقيم ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اللهم علمنا ولم كتم قرب وافتح لنا واعطيك على الناس. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا. قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا بالدارين. Dan demikian lagi tiada disyaratkan muta'yinkan fardu. Maka jika itlaqkan jua memadalah, maka jika dikerjakan apa sekandaknya, maka jika ditakyinkan haruslah dikerja yang lainnya pada martabat. Dan demikian lagi tiada disyaratkan, yakni pada niat tayamum. Demikian lagi tiada disyaratkan, yakni pada niat tayamum. Tak syarat muta'yinkan fardu, yakni menentukan fardu yang kita nak buat dengan tayamum. Tak syarat. Tak syarat kita menentukan fardu yang kita nak kerja dengan tayamum. Kalau kita tayamum nak semayang zuhur, kita niatnya sekadar katanya saja ku mengharuskan semayang fardu, dah cukup. Kalau tak sebut zuhur sekalipun, padahal memanglah kita nak semayang zuhur dengan tayamum itu. Tapi zuhur tu tak wajib sebut. Itu maknanya tiada disyaratkan pada niat tayamum tu muta'yinkan fardu. Kita nak solat zuhur, kita sebut niat kata saja ku mengharuskan fardu sembahyang. Cukuplah. Kalau kata fardu sembahyang zuhur pun boleh. Tapi kalau tak sebut zuhur pun boleh juga. Sebab tak disyaratkan. Maka jika itlaq, maknanya tidak menentu itulah, tidak muta'yin itulah itlaq. Maka jika itlaqkan jua, saja ku mengharuskan fardu sembahyang. Masalah. Memadalah dikerjakan apa sekandaknya. Boleh kita kerjakan apa yang kita kandak. Apa sembahyang yang kita kandak. Maka jika ditakyin, kalau kita itlaq saja ku mengharuskan sembahyang, maka tayamum itu nak sembahyang zuhur ke, nak sembahyang asar ke, bolehlah. Contohnya kita nak sembahyang jamuk masalah. Kita nak sembahyang jamuk, maka kalau kita jamuk takhir tu nak sembahyang zuhur dulu pun boleh, nak sembahyang asar dulu pun boleh kan. Tapi kalau jamuk takdim tu wajib kena takdimkan zuhur. Wajib kena sembahyang zuhur dulu tuan waktu. Tetapi jamuk takhir tu nak sembahyang zuhur dulu pun boleh, nak sembahyang asar dulu pun boleh. Maka kita kena tayamum.
Apabila kita tayamum tu kita nak saja aku mengharuskan fardu sembahyang. Maka dengan tayamum itu tu kita nak guna untuk zuhur pun boleh, nak guna untuk asar pun boleh. Tapi diguna satu fardu saja. Begitu. Artinya kita niat saja aku apa dia? Dengan secara ikhlas saja aku mengharuskan fardu sembahyang, tapi kita guna pada tawaf fardu, itu pun boleh juga. Maka jika dita'yin, dita'yin ditentukan, saja aku mengharuskan fardu sembahyang zuhur. Maka jika dita'yinkan haruslah boleh sah dikerjakan yang lainnya lain daripada yang ditentu yang dita'yin. Yang apa yang pada martabat yang sama martabat dengan dia. Fardu kalau sunat. Contoh sanilah, contohnya kita nak jamak takhir. Kita nak jamak takhir zuhur dengan asar. Jamak takhir maknanya jamak takhir ni boleh sembahyang zuhur dulu, boleh sembahyang zuhur asar dulu. Lepas tu zuhur dengan asar ni dua-dua tu sama pada martabah, pada perangkat dia tu sama. Maka kita niat saja aku mengharuskan fardu asar. Selepas pada kita tayamum, kita guna pada sembahyang zuhur. Boleh. Sebab zuhur dengan asar sama martabah. Itu tak salah. Itu ya. Dan jika diniatkan tayamumnya mengharuskan sunat sembahyang atau sembahyang dengan itlaq atau sembahyang jenazah, maka harus dikerjakan dengan dia yang lain daripada fardu ain, daripada segala sunat dan fardu kifayah, dan lain daripada keduanya, seperti menyentuh mishaf. Ini kembali kepada perangkat dia. Perangkat-perangkat dia tu ada 3, seperti lagi akan datang dia ada sebut. Nak bagi jelas yang tu kita tengok depan dulu sama taruh. Tengok depan. Turun berapa baris. Lebih kurang 8 baris. Selepas pada dan jika tu kita turun ke bawah lebih kurang 8 baris. Tengok di situ dulu sama taruh. Maka nyata daripada yang tersebut itu bahwasanya niat tayamum, niat pada tayamum itu atas 3 martabah, 3 perangkat. Yang pertama fardu ain, itu perangkat yang pertama. Kedua martabah sunat. Kedua martabah sunat. Perangkat sunat dan sembahyang dengan itlaq, dengan tak kait. Dengan tidak kait fardu atau sunat. Dan sembahyang jenazah, perangkat yang kedua juga. Dan khutbah Jumaat, itu pun perangkat yang kedua juga. Tapi khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Ramli. Sebab kalau kita mengikut Syekh Ibn Hajar sana, dia katanya ini duduk perangkat sunat. Pada perangkat sunat, tetapi di sisi Ramli perangkat fardu ain. Itulah masalah semayang jenazah dan khutbah Jumaat tu, Ibn Hajar dia kata perangkat sunat, perangkat 2. Tapi kalau mengikut Ramli, perangkat yang pertama ialah perangkat fardu ain. Begitu. Apa tu? Ketiga martabah yang lain daripada sembahyang dan tawaf, daripada segala yang tersebut. Itulah perangkat dia.
Jadi peringkat yang pertama, peringkat fardu ain. Peringkat yang kedua, peringkat sunat. Dan masuk di bawah peringkat yang kedua tu sebut sembahyang dengan secara itlak. Saja aku mengharuskan sembahyang. Tak ada sebut fardu, tak ada sebut sunat. Itu itlak. Dan sembahyang jenazah. Dan khutbah Jumaat. Ini semua tu dalam peringkat yang kedua. Lepas tu apabila kita niat mengharuskan peringkat, kita niat peringkat yang kedua, kita tak boleh guna peringkat yang pertama. Kalau kita niat peringkat yang ketiga, tak boleh kita guna peringkat yang kedua dan yang pertama. Tapi kalau kita niat peringkat yang pertama, yang sama-sama dengan dia boleh diguna dan yang bawah pada dia pun boleh diguna. Keadanya begitu. Maka kembali pada tempat kita asal, dia katanya, dan jika diniatkan tayamumnya seorang, mengharuskan sunat. Ini peringkat yang kedua lah ni. Mengharuskan sunat sembahyang. Saja aku mengharuskan sembahyang sunat. Dia niat begitu. Atau sembahyang dengan itlak. Sembahyang dengan itlak ni maknanya dia tak menentukan fardu atau sunat. Dia tidak menentukan fardu atau sunat. Saja aku mengharuskan sembahyang, tak kata sembahyang sunat, tak kata sembahyang fardu. Saja aku mengharuskan sembahyang, tak menentu kata fardu, tak menentu kata sunat. Itlak. Ini pun peringkat yang kedua juga. Atau sembahyang jenazah. Ini pun peringkat yang kedua mengikut Ibn Hajar. Jadi dia niat tu mengharuskan peringkat yang kedua. Maka harus dikerjakan dengan tayamum yang lain daripada fardu ain. Boleh kita guna dengan tayamum itu lain daripada fardu ain. Sebab fardu ain tak boleh kita gunalah sebab dia peringkat yang pertama. Sebab dia peringkat yang kedua, yang pertama yang kita niat ni, kita ambil niat mengikut peringkat yang kedua. Maknanya yang sama dengan peringkat yang kedua tu boleh dibuatkan semua dan peringkat yang ketiga pun boleh digunakan. Begitulah. Maka harus dikerjakan dengan tayamum tu yang lain daripada fardu ain. Maknanya untuk fardu ain tak boleh. Lain daripada fardu ain tu boleh. Apa dia yang lain tu daripada segala sunat. Yang lain daripada fardu ain tu apa dia? Semua sunat-sunat. Semayang mana-mana sekalipun, tarawih, witir, tawaf sunat, dan fardu kifayah, semayang jenazah. Boleh kita guna juga sebab peringkat yang kedua juga, mengikut Syekh Ibn Hajar. Dan lain daripada keduanya, lain pada sunat dan fardu kifayah. Lain ni duduk dalam peringkat yang ketiga, seperti menyentuh mishaf. Menyentuh mishaf ni peringkat yang ketiga. Lain tu daripada segala perkara yang berajak kepada taharah. Tapi dia tu peringkat yang ketiga. Seperti menyentuhkan mishaf, artinya membacakan Quran bagi orang yang tayamum ganti daripada mandi. Kerana bahwasanya ia bersama martabahnya pada mengharuskan atau kurang daripadanya. Ni ilah pada harus dikerjakan dengan tayamum dengan dia yang lain daripada fardu ain. Sebab apa? Jadi maknanya segala sunat boleh kita buat. Fardu kifayah kita boleh buat. Menyentuh Quran dan sebagainya boleh kita buat dengan tayamum itu. Kerana bahwasanya ia bersama martabah, bersama peringkat. Sunat ni, sunat nu. Sunat tawaf, sunat semayang sunat. Tawaf sunat, semayang jenazah. Itu sama-sama peringkat dia. Atau kurang seperti menyentuh mishaf.
Sebab kita niat peringkat yang kedua, benda yang ada dalam peringkat yang kedua boleh buat ke semua. Walaupun tak sebut sekalipun. Saja aku mengharuskan sunat sembahyang. Tapi kita guna pada sunat tawaf. Boleh lah. Sebab satu peringkat. Saja aku mengharuskan sunat tawaf. Tapi tak tawaf pun dia menanggung mishaf, menyentuh mishaf. Itu bawah pada dia. Boleh. Dan jika diniatkan tayamumnya mengharuskan barang yang lain daripada sembahyang. Dan jika diniatkan tayamumnya mengharuskan yang lain daripada sembahyang. Kalau cerminnya nak kata lain daripada sembahyang dan tawaf. Naknya ada begitu. Jadi maknanya dia maksud di sini maksudnya begini. Dia niat tu mengharuskan benda di dalam peringkat yang ketiga. Begitu. Dia niat tu mengharuskan perkara yang di dalam peringkat yang ketiga. Maksudnya begitu. Dan jika diniatkan tayamumnya mengharuskan barang perkara yang lain daripada sembahyang. Sajaku mengharuskan baca Quran. Kalau orangnya berjunub. Sajaku mengharuskan menyentuh Quran, membawa Quran. Sajaku mengharuskan mendiami dalam masjid. Begitu. Seperti sujud tilawah. Dia niat katanya sajaku mengharuskan sujud tilawah. Sujud tilawah. Atau sujud syukur. Sebab dua-dua ni nak ada tayamum juga ni. Nak pada suci juga. Sajaku mengharuskan sujud syukur. Atau menyentuh mishaf. Dan niat sajaku mengharuskan menyentuhkan mishaf. Atau membaca Quran. Kalau orang berjunub. Sajaku mengharuskan baca Quran. Atau berhenti di dalam masjid sebab orang berjunub. Orang yang suci daripada orang yang datang haid tak boleh. Berhenti dalam masjid saja. Aku mengharuskan berhenti dalam masjid. Atau mengharuskan wati. Masalah perempuan yang putus haid. Yang berarti yang suci daripada haid itu dia kena mandi untuk nak halal wati suaminya. Maka harus hukumnya maka harus dikerjakan dengan tayamumnya itu yang pada martabahnya jua. Boleh sekadar tu lah sebab kita ambil niat peringkat yang tiga yang boleh. Nak naik ambil yang kedua tak boleh, nak ambil naik nak naik ambil yang satu pun tak boleh. Tiada harus dikerjakan umpama sembahyang tak boleh. Sebab sembahyang ni emang masuk yang kedua, emang masuk yang tiga, yang pertama. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat peringkat yang kedua, kalau sembahyang tu sembahyang fardu peringkat yang pertama, padahal dia niat peringkat yang ketiga. Tak boleh lah. Sama ada fardu atau sunat. Sama ada sembahyang tu sembahyang fardu, kalau sembahyang fardu peringkat yang pertama, kalau sembahyang sunat tu peringkat yang kedua. Jadi kalau dia niat tu, niat mengharuskan benda di dalam peringkat yang tiga, segala perkara yang peringkat yang tiga boleh buat ke semua. Tapi yang dalam peringkat yang kedua, yang satu, tak boleh. Gitulah. Tapi maknanya kalau niat satu benda dalam peringkat mana, dalam peringkat yang ketiga, semua dalam peringkat yang tiga boleh dibuatkan semua. Walaupun dia niat saja aku mengharuskan berhenti dalam masjid, tapi dia tak masuk pun dalam masjid, dia menyentuh Quran. Bolehlah. Sebab sama-sama walaupun tak sebut.
maka nyata daripada tersebut, yang tersebut daripada huraian yang tersebut, maka nyata daripada yang tersebut daripada huraian yang tersebut itu bahawa niat pada tayamum itu atas 3 martabah, 3 peringkat. 3 peringkat. Yang pertama daripada 3 peringkat fardu ain. Ini peringkat yang pertama. Segala fardu ain walaupun sembahyang walaupun tawaf sama. Niat mana satu yang lain boleh buat. Tapi fardu ni boleh guna untuk satu saja. Tapi kalau tak sama dengan yang kita niat sekalipun, tetapi peringkat yang sama boleh. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang, tapi tak guna pada fardu sembahyang, dia guna pada fardu tawaf, boleh. Walaupun tak betul pada sebutan, tetapi peringkat sama boleh digunakan. Kedua, martabah sunat. Martabah sunat, ini sunat tawaf, sunat sembahyang. Martabah sunat, ini sunat sembahyang, sunat tawaf. Sembahyang sunat, tawaf sunat itulah. Dan sembahyang dengan ikhlas, ini peringkat yang kedua. Sajaku mengharuskan sembahyang sekadar tu. Dia tak kata fardu, dia tak kata sunat. Maka duduk peringkat yang kedua. Itu ikhlas. Sajaku mengharuskan sembahyang, dia tidak mengkaitkan sembahyang dengan sunat atau fardu. Sajaku mengharuskan sembahyang. Sebanyak tu dia niat. Itu peringkat yang kedua. Dan sembahyang jenazah, maka ini pun peringkat yang kedua dia niat. Sajaku mengharuskan sembahyang jenazah. Walaupun fardu kifayah, tapi diisi Ibn Hajar peringkat yang kedua. Dan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kalau tilik itu fardu kifayah. Tetapi diisi Ibn Hajar peringkat yang kedua. Diisi Imam Ramli peringkat fardu ain. Atas khilaf yang tersebut dulu. Khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Jadi maknanya dulu sembahyang jenazah dan khutbah Jumaat diisi Ibn Hajar peringkat yang kedua, di sisi Ramli peringkat yang pertama. Begitu. Ketiga, peringkat martabah barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf. Ketiga, martabah barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf. Mana lain pada yang pertama, lain pada yang kedua tadilah. Lain daripada bab solat, lain pada bab tawaf. Itu peringkat yang ketiga semua. Seperti dia bilang tadi. Apa dia? Sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mishaf, membaca Quran, berhenti di dalam masjid, mengharukan wati. Itu lain daripada tawaf, lain daripada sembahyang. Tengok. Ketiga, martabah barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf. Daripada. Lepas pada tawaf tu, dan tu tak nak. Dan tu tak nak. Daripada sembahyang dan tawaf, daripada terus. Daripada. Bukan dan daripada. Daripada sembahyang dan tawaf. Daripada. Sekali lagi. Ketiga, martabah barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf, daripada sekalian yang tersebut. Begitu. Maknanya lain daripada sembahyang, lain daripada tawaf. Apa dia? Lain-lain tu apa dia? Daripada, ini kalau kaedah panggil bayan pada barang yang lain. Apa barang yang lain tu? Kena atas benda apa? Panggil bayan gitu. Apa yang lain tu? Daripada sekalian yang tersebut. Mana kena atas yang lain daripada yang tersebut. Sekalian yang tersebut. Mana?
Dikarenakan sekalian yang tersebut tu yang tadi. Sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mishaf, membaca Quran, berhenti di dalam masjid, mengharuskan wati. Itulah. Itu semua tu di dalam peringkat yang ketiga. Pada peringkat yang ketiga kesemuanya. Maka jika ia niatkan yang pertama, dia harus dikerjakan peringkat, dia harus dikerjakan martabah yang pertama dan yang martabahnya dan martabah yang ketiga. Maka jika ia seorang niat akan yang pertama, dia niat mengharuskan benda yang di dalam peringkat yang pertama, di dalam martabah yang pertama. Jikanya sekiranya kalau seorang tu dia niat mengharuskan perkara di dalam peringkat yang pertama. Jawabnya harus dikerjakan yang martabah yang pertama. Segala perkara yang di dalam martabah yang pertama boleh dikerjakan. Dan yang kedua dan yang ketiga. Maknanya kalau kita niat mengharuskan perkara di dalam martabah yang pertama, maka benda di dalam martabah yang kedua boleh dibuatkan. Yang ketiga pun boleh dibuat. Niat 1, 2, 3 boleh. Mudah gitu dah. Niat mengharuskan yang satu, yang kedua, yang tiga boleh. Dan jika diniatkan martabah yang kedua. Nak gitu kita. Dan jika diniatkan martabah yang kedua. Dan jika diniatkan martabah yang kedua. Betulkan kita. Dan jika diniatkan martabah yang kedua. Kita betulkan kita. Dan jika diniatkan martabah yang kedua, harus ia kerjakan yang pada martabahnya, mana sama-sama martabah yang kedua tu. Dan martabah yang ketiga. Yang ketiga boleh. Niat 2, 3 boleh. Turun tu boleh. Naik tak boleh. Tidak harus dikerjakan martabah yang pertama. Sebab yang ambil 2, 1 tak boleh, 3 boleh. Turun boleh, naik tak boleh. Ingat begitulah mudah. Dan jika ia niat yang martabah yang ketiga, dia niatkan perkara yang martabah yang ketiga, dia haruskan pada yang martabahnya, yang sama-sama martabah yang tiga semua tu boleh. Walaupun niat lain, buat lain sekalipun. Sajaku mengharuskan berhenti dalam masjid, tak masuk pun dalam masjid, tapi dia menanggung Quran. Bolehlah sama. Diharuskan yang martabahnya jua, niat yang tiga sama saja yang boleh. Tiada dikerjakan pada yang martabah yang pertama dan yang martabah kedua. Tak boleh lah. Sebab gitulah cara dianya. Turun boleh, naik tak boleh. Habis. Dan rukun yang ketiga menyapukan seluruh sekalian mukanya dengan tanah. Ini rukun tayamum yang ketiga. Rukun tayamum yang ketiga menyapukan sekalian mukanya dengan tanah. Artinya arti menyapu. Sapukan muka, sekalian muka dengan tanah. Ambil tanah, sapu kat muka. Sapu tanah di muka tu satu rukun. Memindah tu lain.
Apa makna menyapu? Sampaikan tanah. Itu makna menyapu tanah kat muka tu apa makna? Sampaikan tanah pada sekalian muka, pada seluruh kawasan mukanya. Lepas tu nak sapu dengan apa? Ha, jikalau dengan perca sekalipun, perca kain. Maknanya dengan kain pun boleh. Tak mesti sapu dengan tangan lah. Kalau dengan kain pun boleh. Artinya kita pakai sarung tangan seperti kata dulu tu lah. Jadi tak mesti guna tapak tangan. Kita ambil kain, kita pukulkan atas tanah. Apabila debu tu lekat kat kain, boleh kita ambil sapu di muka. Ah, daripada mukanya. Sekalian muka tu apa dia? Sekalian muka daripada mukanya dan yang zahir sekalian. Yang zahir pada muka tu semua. Dan yang zahir sekalian janggut. Yang terhulur dan yang berhadap daripada hidung, yang sebelah depan daripada hidung dan bibirnya, bibir mulut. Dan dia apa? Bukan. Dan yang zahir sekalian janggut, yang terhulur, mana terhulur turun bawah. Dan yang berhadap, mana yang depan. Yang berhadap daripada hidung atas bibir mulut ni di sini. Ni. Bukan yang ni. Bukan yang ni, yang ni. Mana sini pun kena sampaikan juga. Bawah ni, yang betul dengan bibir mulut. Sini. Ni. Pun wajib kena sampaikan juga. Lepas tu janggut-janggut pun tapi Zuhid tak sampai ke dalam pun tak apalah. Jadi macam itu juga. Sebab tu kalau kita letak tangan tu, dua belah tu senang nak rata. Kita letak sini terus sampai. Sini pun kena sampaikan juga. Lepas tu kalau ada janggut, tarik turun. Tarik turun gitu. Dan hendak jaga pada demikian itu kerana lalai kebanyakan manusia daripadanya. Itu dah je pesan. Ketika sapu muka tu, kalau dengan air tu dia senang nak rata. Sebab dia bergerak kan. Tapi tanah tu kalau tak lalu tangan rasanya tak sampai. Kalau tak lalu tangan rasanya tak sampai. Itu kena menyampaikan juga. Setengah-setengah seperti di sini. Di apa dia? Di bawah hidung ni. Sini. Artinya di bawah bibir mulut tu. Kita kena hati-hati lah sikit. Dia kata dan hendak jaga. Kita kena hati-hati. Pada demakai itu pada sapu, pada menyampaikan tanah kepada sekalian muka. Pada demakai itu pada sampaikan tanah pada sekalian muka tu kena jaga-jaga, kena hati-hati. Kenapa? Kerana lalai tak amati. Kerana lalai, kerana tidak mengamati kebanyakan manusia daripadanya. Daripada yang demikian itu. Sebab banyakkan tu nak jadi tak rata pada muka. Sebab biasanya tempat-tempat yang macam ni, yang jadi rendah ni, itu tak nak meratai. Ni dua.
Katanya, dan hendak jaga pada demikian itu, kerana lalai kebanyakan manusia daripada yang demikian itu. Menyampaikan tanah kepada sekalian muka tu. Jadi kena hati-hatilah situ. Lepas tu cara dia sapu tu, nak bawah naik ke atas nak turun ke bawah ke, boleh lah. Tapi kalau bawah naik atas tu susah. Tapi biasanya kita atas tu turun ke bawah. Tapi kena pastikan supaya jadi meratai ke seluruh muka. Dan rukun yang keempat, menyapu dua tangannya serta dua sikunya. Siku pun sampai ke siku lah. Jadi dua tangan serta dua siku ini sampai ke siku dan atas sikit pada siku. Bukan sampai ke siku berarti maknanya macam wuduk lah. Macam kita basuh wuduk, maknanya kalau betul dengan siku betul-betul tu tak memadai lagi, kena atas sikit daripada siku. Kerana ayat. Kerana ayat pada bab tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ingat. Jadi maknanya sampai ke siku dan atas sikit. Dan tiada wajib lagi, tak ada dah yang wajib. Dan tiada wajib lagi, tak ada dah. Dia yang tangan, sapu muka, sapu tangan. Dia tak macam wuduk. Tak macam wuduk. Yang wajib basuh tu muka, tangan, kaki, kepala sapu, kaki, basuh kaki. Lepas tu ada sapu telinga lagi. Ada basuh dua tapak tangan lagi. Ada berkumur lagi. Itu dalam wuduk. Selain daripada kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dalam bab wuduk ada sapu telinga lagi. Ada apa lagi? Ada berkumur, ada masuk air ke hidung, ada basuh dua tapak tangan. Begitu. Tapi sini sekadar itulah. Tak ada dah yang wajib lagi, tak ada. Dan tiada wajib tak baca salah. Dan tiada wajib lagi, tiada sunat. Ni. Baca begitu. Dan tiada wajib lagi, tiada sunat. Wajib pun tak, sunat pun tidak. Tak wajib, tak sunat apa? Menyampaikan tanah kepada batin bulu muka dan tangan. Tak wajib lagi pulanya tak sunat. Mana tak buat pun tak mengapalah. Lagi pulanya tak payah buat. Sebab wajib pun tidak, sunat pun tidak, tak payah buatlah. Apa dia tu? Yang tak wajib, tak sunat tu, menyampaikan tanah kepada batin bulu muka, bulu yang ada kat muka. Contohnya, kita kata yang orang lelaki ada misai dia tebal. Apabila sapuh tu lalu di atas misai, zahir luar ni dah mencukupi. Janggut pun begitu juga. Jadi lalu di atas janggut, apabila kena tanah sebelah luar ni, dah memadai. Walaupun sebelah dalam tu tak mengenai dengan tanah, di humbi dia tu tak mengenai dengan tanah sekalipun, biarlah. Biarlah. Tak wajib, tak sunat. Tetapi kalau bab wuduk, kalau janggut orang lelaki yang tebal, memadai itu yang zahir, tapi sunat menyampai ke dalam. Begitu. Tapi sini tak sunat, tak wajib. Kalau begitu tak payah kita buatlah. Jadi kalau kat kening, kat misai, kat mana sekalipun, lalu di atas zahir. Kalau di sini pun lalu di atas zahir dia. Walaupun sebelah dalam tak mengenai tanah sekalipun, memadai. Dan jika jarang tidak tebal, dan jika jarang sekalipun, maknanya tak tebal.
Tapi kalau wuduk, kalau janggut jarang tu mesti sampai wajib kena sampai ke batin, ke dalam. Janggut yang tebal memandai pada zahir. Tapi bak tayamum ni jarang tebal tak kira. Batin tak wajib, tak sunat. Sebab air dia senang bergerak masuk dalam. Tapi tanah susahlah. Kerana masyakkah, kesusahan jadi susah payah. Bersalahan pada wuduk tak sama pada wuduk. Wuduk tu kalau janggut tebal, batin sebelah dalam tak wajib, luar saja. Tapi janggut tu kalau nipis, zahir batin wajib. Begitu. Dan rukun yang kelima, tertib. Maka kita akhir di situlah. Sebab nampak panjang lagi bahasan dia tu. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan rukun yang kelima. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك كما قرأناه ونحفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah. Ya, sama-sama.